Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafiz bin Mat Suhaimi, nombor metrik 282294, PACE Kuantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atira Solehah binti Abdurrani, nombor metrik 282144. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Azam bin Azman, nombor metrik 282246. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izazi bin Ismail, nombor metrik 282304 dari kumpulan Q Kuantan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Farizan binti Pak Iran, nombor metrik 282552 dari Pusat Q Kuantan Pahang. Melalui video pembentangan ini, kumpulan kami akan mengupas isu berkaitan penghinaan terhadap institusi diraja di media sosial dan implikasi dan kesannya terhadap nilai etika dan peradaban di Malaysia. Malaysia antara negara di dunia yang masih mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan. Penghinaan terhadap institusi diraja telah memberi kesan yang mendalam terhadap nilai etika dan peradaban Malaysia. Salah satu kesan penghinaan terhadap institusi diraja adalah perpecahan kaum antara masyarakat di Malaysia. Ini disebabkan oleh nilai etika yang tidak dititik beratkan oleh golongan tertentu. Pada hari ini, platform media sosial menjadi tempat rujukan utama bagi setiap masyarakat selain berkongsi pendapat dan perihal peribadi. Pengaruh media sosial menjadi satu ancaman baru kepada perpaduan kaum dan juga perpaduan masyarakat yang berbilang kaum di negara kita, Malaysia. Jika tidak dikawal dengan betul, pastinya menjadi salah satu punca yang mampu menggugat keharmonian kaum dan menjadi ancaman yang sangat kritikal kepada negara ini. Ini berikutan segelintir rakyat Malaysia yang tidak bertanggungjawab dan mengabaikan nilai etika dengan menggunakan media sosial sebagai platform untuk menghina institusi diraja serta menyebarkan cerita tidak benar yang seterusnya mencetuskan provokasi yang melampau dengan perbuatan menyentuh sensitiviti kaum dan agama sehingga mencetuskan ketegangan dalam masyarakat. Penghinaan terhadap institusi diraja tidak seharusnya berlaku pada negara yang telah mencapai kemerdekaan yang ke-64 tahun pada tahun lepas dan ulang tahun yang ke-58 perubahan Malaysia. Ini adalah kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem raja perlembagaan yang meletakkan raja sebagai kuasa tertinggi khususnya dalam hal ehwal agama Islam di Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu berpegang teguh pada konsep rukun negara. Kesetiaan kepada raja dan negara merupakan rukun negara kita yang kedua. Dewasa ini, perkembangan pesat teknologi telah melahirkan generasi yang tidak berpegang teguh pada konsep rukun negara. Penghinaan ke atas institusi diraja semakin meluas di media sosial dan tindakan ini adalah sesuatu yang tidak wajar. Antara penghinaan yang dilakukan ialah ungkapan kata-kata kesat di media sosial dan juga mempertikaikan apa jua tanggungjawab dan tugas yang dilakukan kepada rakyat. Sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah menghormati dan menjaga kedaulatan institusi diraja yang telah wujud sekian lama di negara kita. Namun begitu, sejak akhir-akhir ini kecoh di media sosial apabila terdapat segelintir ahli politik cuba melibatkan Yang di-Pertuan Agong di dalam pergolakan politik negara. Ini merupakan salah satu bentuk penghinaan apabila kredibiliti Yang di-Pertuan Agong bukan sahaja dipersoalkan, malah dipandang remeh oleh ahli politik dan segelintir rakyat Malaysia yang mana masing-masing rancak menaip di media sosial. Secara tidak langsung, imej institusi diraja akan tercalar yang mana setelah sekian lama kita mempertahankan kedaulatannya.
Di mana lagi ingin kita memandang kemegahan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu jika rakyat sendiri yang memandang rendah dan hilang rasa hormat. Sultan Raja-Raja Melayu ini merupakan satu elemen dan kedudukan yang sangat penting dalam sistem pemerintahan di Malaysia. Sejarah mencatatkan Malaysia telah mengamalkan sistem raja berperlembagaan sejak zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka lagi. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong telah dipilih oleh Majlis Raja-Raja Melayu mengikut kaedah dan aturan yang telah ditetapkan dalam jadual ketiga Perlembagaan Persekutuan dan Peraturan Majlis Raja-Raja. Okey, isu penghinaan ini telah memberi beberapa efek. Antaranya ialah boleh melemahkan kesusilaan dan adab bermasyarakat. Peribahasa mengatakan biar mati anak, jangan mati adab. Masyarakat Malaysia, terutamanya bangsa Melayu, amat terkenal dengan adab dan sopannya kerana kita telah diajar oleh generasi terdahulu agar mengamalkan budaya bersopan santun demi kesejahteraan hidup bermasyarakat dan saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Masyarakat perlulah hidup bagaikan isi dengan kuku. Ini merujukkan bahawa setiap individu saling melengkapi dan saling memerlukan antara satu sama lain. Institusi diraja di Malaysia merupakan lambang kedaulatan dan kehormatan negara ini. Raja ataupun Sultan Melayu merupakan ketua agama Islam di Malaysia seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan, sama ada di peringkat persekutuan ataupun di peringkat negeri. Perkara ini jelas dinyatakan di dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri dan ianya berbeza mengikut negeri. Namun, sejak kebelakangan ini, isu penghinaan terhadap institusi diraja semakin menjadi-jadi seolah-olah ianya suatu permainan untuk mengisi masa lapang. Perkara ini sebenarnya jelas telah melanggar etika dan peradaban yang sepatutnya diamalkan oleh segenap lapisan masyarakat di Malaysia. Malahan ianya telah melanggar undang-undang negara kita. Dan seperti yang kita dapat lihat di laman-laman sosial seperti Facebook ataupun Twitter, dan akhirnya ianya telah membawa satu kemarahan kepada bangsa Melayu khususnya, dan ianya sebenarnya boleh menimbulkan kekacauan dan mengganggu ketenteraman awam. Rakyat Malaysia amnya dan juga orang Melayu khususnya amat menghormati institusi diraja ini. Malahan mereka sanggup mengorbankan harta benda, malahan nyawa mereka sendiri untuk mempertahankannya. Itulah melambangkan taat setia orang-orang Melayu kepada raja ataupun sultan. Secara automatik mereka akan bertindak balas terhadap penghinaan ini, termasuk juga oleh pihak-pihak yang berkuasa lah, seperti PDRM. Apa yang kita risaukan ialah jika mereka bertindak secara sendiri dan membelakangkan pihak berkuasa. Ini mungkin akan mengakibatkan berlakunya kekacauan ataupun mengganggu ketenteraman awam. Bantahan ataupun tunjuk pasaan yang tidak aman mungkin boleh berlaku di jalanan dan ini akan mengakibatkan kemusnahan harta benda. Perkara ini juga akan menghakis nilai peradaban dan etika yang kita terapkan selama ini. Antara cadangan yang boleh digunakan untuk menangani isu ini ialah melalui pendidikan di sekolah. Pendedahan awal tentang betapa pentingnya nilai etika perlu diterapkan seawal sekolah rendah lagi. Institusi pendidikan di negara ini dan juga masyarakat
perlu memainkan peranan dalam mendidik serta meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan menghormati institusi diraja dan menghayati perlembagaan, selain perlu beretika ketika memberi hujah di dalam media sosial terutamanya. Melalui pendidikan di sekolah, penerapan nilai-nilai dan etika dan patriotisme dapat dilakukan dengan menyediakan persekitaran yang kondusif yang terdiri daripada pelajar yang berbilang kaum yang dapat bermesra sebagai warga negara Malaysia, serta dapat menghayati erti perpaduan dan keharmonian yang telah dikecapi selama ini. Selain itu juga, pihak institusi pendidikan di Malaysia seharusnya memainkan peranan dalam menerapkan beberapa slot mengenai kepentingan untuk menghormati institusi diraja terhadap pelajar supaya mereka dapat menerapkan rasa hormat kepada sekaligus mengamalkan prinsip rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, dan bukan hanya sekadar mengucapnya ketika ikrar dalam perhimpunan sahaja. Kita hendaklah memastikan perkara ini tidak berleluasa seperti kuman menjadi bara yang lama kelamaan akan membawa kepada persekitaran yang tidak baik kepada nilai etika dan peradaban di negara kita. Oleh itu, disarankan agar pihak kerajaan mengambil langkah yang lebih serius dengan menerapkan kepentingan menjaga kedaulatan institusi diraja yang menjadi lambang kenegaraan dan nilai sejarah. Stesen-stesen televisyen mungkin boleh menayangkan lebih banyak dokumentari berkaitan institusi diraja agar rakyat mendapat pendadahan yang lebih sewajarnya. Selain itu, pihak kerajaan melalui kementerian yang berkaitan juga boleh berkongsi artikel berkaitan institusi diraja di laman sosial mereka. Hebahan seperti ini sedikit sebanyak menyedarkan rakyat Malaysia bahawa institusi diraja wajar dihormati dan disanjung tinggi sepanjang masa. Penghinaan terhadap institusi diraja ataupun kepada sesiapa saja sebenarnya dapat dielakkan dengan diadakan kempen atau kesedaran kepada masyarakat. Penggunaan media sosial yang semakin meluas pada masa kini adalah satu medium yang paling sesuai untuk memupuk semangat menghormati institusi diraja ini. Kempen sekarang ini boleh dipermudahkan lagi dengan mengedarkan ataupun mencipta poster-poster yang berkaitan kesedaran kepada orang awam untuk mendidik mereka ke arah yang lebih beretika dan beradab. Mudah-mudahan dengan cara ini dapatlah kita memupuk kembali kesedaran ataupun rasa hormat kepada institusi diraja dengan tidak menghina dengan sewenang-wenangnya yang mungkin boleh menimbulkan masalah kepada masyarakat kita di suatu hari nanti. Kesimpulannya, nilai peradaban dan etika amatlah penting untuk diterapkan kepada setiap rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa ataupun agama. Berpegang teguh kepada agama masing-masing akan menghalang isu ini akan timbul pada masa-masa hadapan. Terima kasih. Ya, pada pendapat saya, bagi mengekang isu ini dari berlaku institusi diraja, perlulah mengekalkan budaya hidup Melayu dan Islam. Hal ini kerana kerajaan dan dasar boleh bertukar setiap 5 tahun. Namun, ada beberapa perkara perlu dikekalkan untuk kestabilan dan kesinambungan agama, identiti, budaya dan cara hidup masyarakat di negara ini. Institusi beraja di Malaysia pada masa kini perlu dikekalkan dan dipelihara bagi memastikan kesinambungan agama, budaya, adat resam dan cara hidup. Sejak berkurun lamanya, budaya dan cara hidup masyarakat di Malaysia adalah cara hidup budaya Melayu dan Islam. Budaya dan cara hidup ini perlu dikekalkan dan dilindungi kerana ianya adalah teras
dan asas kepada pegangan moral. Adab tanpa asas moral atau agama yang kuat, maka kesusilaan dan adab masyarakat kita akan menjadi lemah. Okey, saya rasa itu saja untuk pembentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Antara cadangan yang dapat dilakukan bagi menjaga kesejahteraan bersama serta nama baik negara ialah dengan melakukan penguatkuasaan undang-undang. Pihak berkuasa perlu mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melakukan perbuatan ini supaya dapat menjadi contoh dan tauladan kepada mereka yang berniat ingin melakukan perkara yang sama di media sosial. Selain itu, setiap aplikasi pada media sosial juga boleh didaftarkan di bawah satu sistem yang mempunyai tapisan khas bagi memendung perkara sebegini daripada berlaku. Sekian, terima kasih.